observable, the estimate size. Rasa-rasanya selepas kita lihat semua ni, apa kebarangkalian tiada pencipta yang menciptakan semua ini? Adakah ataupun semua ini dia wujud dengan sendiri? Ada kemungkinan tak bahawa dia wujud dengan sendiri? So dengan pertunjukan multimedia macam ni, dia akan menjadikan, saya boleh explain, but bila dia melihat, hey, ini bukan dibuat oleh orang Islam, dibuat oleh Barat to show you the size of the universe. Banyak ibrah, betul tak? Banyak pengajaran. Kita dapat lihat di mana kita sangat kecil. Sangat kecil. Tapi kita sangat berbangga. So a lot of things yang kita boleh learn daripada kita tunjuk video juga. InsyaAllah siapa nak yang ni boleh minta, saya boleh bagi nanti video. Okay. So, kisah cerita. Pengajaran seterusnya. Kisah cerita. Macam mana? Kalau kita lihat Quran, dia banyak bagi tahu benda macam tu ke, ataupun dia ada bagi cerita, jalan cerita dia? Ada jalan cerita dia kan? Dia akan bagi tahu cerita-cerita kan? Betul? Ada benda yang dia tak ada cerita, ada benda yang dia cerita. Kalau benda yang Allah SWT tak cerita, dia penting ke tak penting? Tak penting kan? Kalau penting, Allah dah bagi tahu dah. Apa nama, apa umur Nabi ke dan sebagainya ke, dia tak cerita. Apa Batra Nabi Nuh ada di mana? No, it's not important. Sebab tu Allah SWT dia tak ceritakan pun. Jadi apabila kalau kita nak buat satu analogi, kita kena selalu ada dengan, orang kata apa, cerita. Kita buat satu cerita supaya orang faham. Dengan cerita ni, dia akan dapat message. Macam cerita Nabi Nuh ataupun cerita Nabi Yusuf. Semua cerita Nabi ni kita faham tak? Kita dah pernah dengar kan? Tapi berapa banyak pengajaran yang kita dapat? Kosong. Kenapa kosong? Kenapa kosong? Sebab kita dengar tapi kita tak faham. Tak pernah kita analyse, betul tak? Sedangkan banyak pengajaran dalam tu. Apabila, sebab tu saya memang sangat strongly suggest apabila kita mengajar mu'alaf terutamanya, gunakan banyak cerita. Sebab dia lebih mudah. Storytelling. Kisah sirah Nabi, kita dah tahu tak Nabi lahir apa, dan walaupun dalam yang kita ingat tu mungkin ada riwayat palsu, tapi at least kita dah ingat dah Nabi lahir bila, wafat dia macam mana dan sebagainya kan. Kenapa? Sebab dia cerita. Okay? So, penceritaan. Kisah Kabab Ibnu Arad. Macam mana kisah ni? Contoh Nabi dia terangkan kepada Kabab Ibnu Arad. Kenal tak siapa Kabab Ibnu Arad? Kabab Ibnu Arad ni adalah salah seorang sahabat, dan di ketika pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah pergi kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia kata, dan dia buka belakang badan dia. Apabila dia buka, dia tunjuk je, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Astaghfirullahalazim. Apa ni? Dia tak pernah melihat kecederaan seteruk itu. Kecederaan apa? Kan yang dia panggil ladam kuda. Betul ke? Ladam kuda. Diorang dah panaskan. Biasa dia akan cecah dalam air, betul? Orang Quraisy ketika itu nak mendera mereka, ladam kuda tu dipanaskan, dia cecah dekat belakang badan dia. Itu penderitaan para sahabat. So, bila Kabab Ibn Arad ni, dia pergi pada Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, kami didera, kami diseksa oleh orang Quraisy di Mekah dulu. Maka Nabi berkata, Nabi tak jawab dia, oh tenang, tak apa, ini ujian. Ini ujian. Tapi Nabi tak terus cakap ujian. Nabi bagi dia cerita. Tahukah kalian bahawa umat-umat terdahulu, mereka ditanam hidup-hidup dengan hanya kepala di atas, lalu kepala mereka digergaji, lalu daging-daging mereka disiat dan dipotong-potong, dan ini adalah kerana mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kejayaan milik mereka. Rasanya kalau kamu adalah Kabab bin Arad radhiyallahu anhu, kamu dapat tak pengajaran dia? Kamu dapat kan? Maksudnya ini bukan untuk awak saja. Orang-orang terdahulu yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beriman, dia pasti akan melalui ujian. Itu yang dia nak sampaikan. Kita pun dapat kan? Itu maksud dia. So kadang-kadang tak semestinya direct menjawab dia, tapi bagi penceritaan supaya dia faham maksud, dia akan rasa melegakan hati dia, memuaskan hati dia. Jangan kita cakap, jangan tanya, macam engkau seorang je kena, aku pun kena juga. Kadang-kadang like that kan. Okay, logika dan soal jawab.
Okay, logical. Macam mana logik? Ingat tak salah seorang sahabat dia datang tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Kalau orang datang kepada kita, apa kita cakap hari ni? Rasa-rasanya? Haram. Kena kuat sikit. Kalau start ulama ke, dia kena kuat sikit. Haram. Kalau pergi Mekah ke Madinah, haram. Shoo, haji, go. Betul tak? Apa kita akan buat kalau orang datang minta izin untuk berzina? Hari ini, kalau kita akan cakap, Astagfirullahalazim. Apa kita akan cakap? Rasa-rasanya? Kahwin je. Kebanyakan kita akan cakap, oh, haram. Kita akan melihat dia. Nabi tak. Apa Nabi buat? Nabi kata, apakah engkau suka perkara ini berlaku kepada mak engkau? Tidak. Apakah ini engkau suka berlaku kepada adik perempuan, kakak perempuan kau? Tidak. Tengok Nabi dia tanya banyak. Apakah engkau suka perkara ini terjadi kepada saudara perempuan kau? Tidak. Apakah perkara ini engkau suka terjadi kepada anak-anak perempuan kau? Tidak. Apakah perkara ini engkau suka? Dia bagi banyak contoh. Dan lepas tu sahabat tu kata, maka kenapa engkau berfikir nak berzina? Maka sahabat dapat pengajaran, dan dalam hadis tu berakhir dengan semenjak itu sahabat tersebut tak pernah ungkap dan dia tak pernah berzina. Logical. Kena bagi penerangan supaya dia faham. Kalau benda ni kau tak suka terjadi dekat mak bapak engkau, kenapa engkau rasa kau nak buat? Ini juga untuk kita. Kalau kita tak suka ditengking orang, kenapa kita nak menengking orang? Logical? Make sense? You start to understand. Okay? Dan nazar, ibu yang nak haji ni. Siapa yang ingat hadis ni? Semua orang baca hadis kan? Okay, hadis ni seorang perempuan, mak dia baru meninggal. Dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, perlukah aku menunaikan nazar ibu aku yang ingin menunaikan haji?" Maka Nabi dia bertanya, dia kata, "Jikalau ibu engkau berhutang kepada orang, apakah engkau akan menolongnya melangsaikannya?" Dia kata, "Tanya. Jikalau begitu, maka hutang kepada Allah lebih layak dilangsaikan dahulu." Analogical, ada soal jawab. Nampak tak Nabi dia soal jawab, "Are you okay? So, kalau awak ada hutang, awak akan bayar tak?" Bayar. "So, apa pula hutang awak dengan Allah? Bayar tak?" Dia bayar. Same thing. Dakwah. Macam tadi lah saya guna tentang video tu. Kalau saya kata orang atheist, what do you think is the chances that there's no creator, that everything is happen by chance? What do you think? Kita tak bagi jawapan. What do you think? No way. Ya. Kadang-kadang kita boleh guna perumpamaan, macam saya deal dengan atheist, saya akan cakap dengan dia very simple thing. I say, "Brother, there is a sweet on this table, and we just came into this room. What do you think? How this sweet is here?" Dia kata, "Of course someone put it here. They bought it and then they put it here." "No, I don't think so." "Why?" "It will just be by chance that this sweet is here. Accidentally." Saya sedang berdakwah kepada dia, tapi saya sedang soal jawab. "No, I don't think so. Someone put it here because it's by chance. That suddenly the sugar, everything mixed up, and then with the plastic, and then suddenly it just wow with all the branding." No way, man. It doesn't make sense. Thank you. You have the answer. So then why don't you believe there is a creator? If these simple things, you kata no way there is only a chance that it happened, what make you think that this universe that are so more complicated than this sweet, no creator? Boleh tak dia lawan balik? Dia tak boleh. Sebab apa? Dia dah agree kepada simple things. So what make you think dia boleh bagi, no, but I still believe that universe have a chance? No, you contradict yourself. Dia tak akan mampu cakap. So soal jawab. Okay?